يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor jijik dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi.
dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu? Atau kamu masih berdegil? Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah. Dan awaslah, janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling enggan menurut apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas nyata. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ayat yang ke-90 sehingga ayat ke-93 dalam suratul Ma'idah, surah yang kelima pada juzuk yang ke-7, iaitu tentang hukum pengharaman arak, judi, menenun nasib dan juga menyembelih di sisi berhala-berhala. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang hukum sumpah dan kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelum ini yang juga kita tafsirkan tentang perintah memakan makanan yang baik. Maka sebahagian bersumpah tidak mahu makan makanan yang baik. Maka Allah Ta'ala mengajar bagaimana mengkafarahkan sumpah, membayar sumpah. Maka pada ayat yang kita bacakan pula pada malam ini tentang pengharaman arak. Apa munasabahnya dengan ayat-ayat dan penafsiran sebelum ini? Itu ketika mana Allah Ta'ala mengharamkan, ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, yang halal. Dan Allah Ta'ala juga melarang kita mengharamkan apa yang baik-baik yang telah Allah halalkan kepada kita. Maka Allah menyebut sejumlah ataupun beberapa bentuk makan minum dan perkara yang dilarang dalam agama. Bila Allah memerintahkan kita supaya mencari rezeki, memakan makanan yang baik, maka memakan makanan yang baik bukanlah dari sudut aspek kita sumbat mulut saja, termasuklah rezeki-rezeki kita. Kerana rezeki yang kita perolehi untuk kita beli makanan, untuk kita makan, untuk kita hidup. Maka ayat pada malam ini menceritakan pertama hukum minum arak berkait dengan makanan dan hukum sumber-sumber yang haram yang juga berkait dengan rezeki. Rezeki yang bila kita sebut jangan makan yang haram, bukan sekadar maksud makan makanan, tetapi mencari rezeki-rezeki yang haram. Itu masuk dengan makna memakan, mengambil, menggunakan. Kerana bila kita berusaha mencari duit, keutamaan kita ialah untuk membeli makanan atau untuk kita menjaga kehidupan kita. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut sejumlah yang diharamkan dengan firman-Nya, wahai orang yang beriman. Sebagaimana kita tahu bila sebut wahai orang beriman, dia mesti ada perintah, dia mesti ada larangan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut larangan. Innamal khamru, bahawasanya arak. Bila kita menyebut perkataan arak, apa sahaja makanan atau apa sahaja minuman yang diproses dengan tujuan untuk memabukkan. Sama ada ianya dibuat daripada anggur, dibuat daripada madu, dibuat daripada bali, dibuat daripada gandum, dibuat daripada nenas, dibuat daripada buah apple, dibuat daripada apa jenis buah pun, buah peach dan sebagainya, kalau tujuannya untuk memabukkan dan tujuannya untuk menjadikannya sebagai arak, maka diharamkan sama sekali. Sebab itu dalam definisi arak kata ulama, kullu syarabin muskirin yukhamirul aqla. Setiap minuman yang memabukkan, yang menghalang akal, yang menutup akal. Kerana bila kita sebut mabuk, berarti akal kita tak berfungsi. Akal cuma berfungsi waktu manusia tak mabuk.
Bila kita mabuk, maka kita tidak boleh berfikir dengan baik. Hatta sehingga pada perkara-perkara yang mudah, yang basic. Yang basic pun tak boleh fikir. Apatah lagi nak yang susah, yang sukar. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya arak. Dia sebut perkataan innama, bahawasanya arak. Artinya tidak ada kompromi tentang minum arak. Dan termasuk juga yang membuat arak. Termasuk juga yang menjual arak. Termasuk juga yang memudahkan urusan penghasilan arak ini. Termasuk juga pembekal-pembekal arak. Termasuk juga yang bekerja di sektor arak. Maka Allah Ta'ala menyebut innamal kham. Apa sahaja berkait dengan arak. Kalau kita lihat sebab turun ayat ini, ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat kebanyakan penduduk Madinah masih lagi meminum arak. Dan masih lagi bermain judi. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang arak dan judi. Maka orang ramai berkata, ma hurrima alaina innama qala ismun kabir. Bila mula-mula tanya tentang apa hukum arak dan judi, maka turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum arak dan judi. Katakanlah, padanya dosa yang besar dan manfaat yang sedikit. Lalu kata mereka, oh, ia tidaklah diharamkan pada kita, tetapi dia cuma menyebut dosa yang besar. Maksudnya tidaklah secara mutlak pengharaman tersebut. Wa kanu yashrabuna al-kham. Mereka terus meminum arak. Sehingga sampai satu ketika seorang menjadi imam ketika mana dia mabuk. Maka bercampur baulah ataupun bercampur ayat-ayat yang dibacakan. Maka turun ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati solat, melaksanakan solat dalam keadaan kamu mabuk. Sehingga mabuk kamu dah habis. Dan kamu tahu apa yang kamu katakan. Kemudian turun ayat yang kita bacakan pada malam ini. Ayat ini ialah dalam peringkat yang ketiga. Sehingga ulama kata ia peringkat keempat. Pengharaman secara mutlak dengan firmannya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, bahawasanya arak. Maka dia bilang lagi judi, ansab, yakni perbuatan mereka menyembelih binatang-binatang berhampiran dengan berhala-berhala untuk mendapat keberkatan berhala. Untuk mendapat kemuliaan di sisi berhala. Maka kesemuanya itu diharamkan secara mutlak. Dan disebut juga di antara sebab turun ayat ini, itu berkait dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana diceritakan tentang pergaduhan yang berlaku antara Sa'ad dengan sahabat dia ketika mana mereka sama-sama mabuk. Diriwayatkan daripada Sa'ad, annahu qala, dia berkata, ada seorang lelaki di kalangan orang Ansar buat jamuan. Lalu dia memanggil kami untuk datang ke rumahnya dan kami meminum arak di rumahnya hatta intasyaina, sehingga kami mabuk-mabuk. Maka ketika mana mabuk, orang Ansar memuji bangsa dia. Orang Quraisy memuji bangsa Quraisy. Lalu orang Ansar berkata, kami lebih baik pada kamu wahai Quraisy. Maka salah seorang lelaki Ansar mengambil pengikat mulut unta yang dibuat daripada besi. Maka dihayungnya kena kepada hidung Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga hidungnya patah. Dan sampai bila-bila ada parut dekat hidung Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu kesan patah hidungnya kerana dipukul dengan pengikat mulut unta yang daripada besi. Kena sini patah. Maka turun ayat ini, wahai orang beriman, sesungguhnya arak dan judi pengharaman mutlak kerana menyebabkan pergaduhan. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas. Kata Anas, kuntu saqil qaum fi manzil Abi Talha. Saya dulu tukang tuang arak di rumah bapa tiri saya Abu Talha Al-Ansari. Maka turun pengharaman arak. Maka tiba-tiba terdengar seorang berkata, berhenti arak, berhenti semua arak. Ini pengharaman. Lalu kata Abu Talha kepada saya, ukhruj fanzur hadha saut. Wahai Anas, keluar. Tengok suara ini daripada mana? Lalu kata Anas, aku pun keluar. Dan aku mendengar seorang menyeru dengan berkata,
ala innal kham qad hurrimat, ketahuilah arak telah diharamkan. Arak telah diharamkan. Faqal, dan dia berkata, idhab fa'ahrikha wa kana al-kham min al-fadih. Qala, kata Anas bin Malik, lalu bila dengar begitu, Abu Talha berkata kepadaku, pergilah kamu tuangkan arak tersebut. Ketika itu arak tadi banyak duduk dalam satu bekas, tuangkan arak tersebut. Maka seluruh kota-kota, seluruh jalan-jalan di Madinah dipenuhi dengan tumpahan arak. Artinya orang-orang yang beriman pada ketika itu, bila dengar saja pengharaman arak, mereka tak banyak sungai. Lalu mereka terus keluar ke jalan-jalan Madinah, lorong-lorong Madinah sambil menuangkan arak-arak yang masih berbaki. Yang masih ada dalam tempayan, dalam bekas, dalam botol, semua mereka pecahkan. Dia umpama macam pesta. Gembira kerana pengharaman arak. Menunjukkan bagaimana orang beriman cukup kuat mereka dalam menerima perintah dan larangan. Kalau selama ini mereka masih minum arak dengan tradisi. Walau tidak menjadi suatu keadaan yang berulang kali, keadaan tertentu sebelum tidur mereka minum. Bila ada keraian tertentu, bila ada jamuan. Kerana mereka berpendapat belum diharamkan. Tetapi lihat lonjakan iman mereka. Waktu diharamkan arak, maka mereka tak banyak cakap. Mereka terus membuang. Mereka terus berhenti daripada arak sambil berkata, nahnu muntahun, kami berhenti. Kami takkan ulang. Maka bermula hari itu tidak ada lagi minum arak di Madinah. Tidak ada lagi di rumah, tidak ada lagi pada jualan dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut yang pertama diharamkan ialah arak. Maka yang sinonim dengan arak ialah judi. Maka diharamkannya juga judi. Allah Ta'ala menyebut wal maisir. Baik, bila kita sebut judi, sama ada ia adalah judi secara jelas atau bentuk-bentuk bayangan judi. Maksudnya judi secara jelas macam orang biasa main judi lah, bertaruh duit. Atau bayangan-bayangan judi, permainan-permainan yang kebiasaannya ada judi. Seperti kalau main teruk. Orang main teruk, daun teruk tu. Maka permainan tersebut hukumnya adalah dilarang. Bukan diharamkan sekalipun tak bertaruh, kerana asasnya ia untuk berjudi. Termasuklah permainan dadu, termasuklah permainan chess atau syatran dalam bahasa Arab juga diharamkan. Baik, kita lihat pandangan ulama tentang permainan dadu dan juga permainan catur, chess atau catur. Bila kebanyakan ulama, yakni jumhur ulama mengharamkan permainan tersebut. Kerana asas permainan tadi adalah judi, kebiasaan judi. Mana-mana permainan yang asasnya judi, walaupun tak berjudi, maka dia dianggap diharamkan. Ini pandangan jumhur ulama. Sebab itu disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man la'iba bin nardashir faka'annama sabara yadahu fi lahmil khinzir. Siapa yang bermain dengan dadu, seperti dia mengotorkan tangannya dengan daging babi. Artinya main dadu, kalau kita main dam mula, ada dadu, main dadu. Main dadu tu asas dadu tadi judi. Orang tak main dadu saya saja, asas dadu judi. Dan demikian juga main catur, asasnya judi. Asasnya. Dan demikian juga main teruk, asasnya judi. Dan tikam ekor yang maklum itu memang langsung judi. Even kalau tak ada bayaran pun, maka ada unsur perjudian. Unsur-unsur perjudian. Katakan misalnya dia teka nombor ekor, tak ada bayaran. Teka je nombor ekor. Kita main teka-teka nombor, bulan ni bulan siapa naik. Kita ada hadiah je. Maka dia ada unsur perjudian di situ. Tetapi di sini kita lihat perbandingan mazhab Syafi'i dengan jumhur ulama. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang main dadu atau seorang main catur tanpa ada pertaruhan, hukumnya makruh. Kerana ia membuang waktu. Hukumnya makruh. Dia tidak sampai kepada peringkat haram. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam pernyataan beliau ketika mana menghuraikan hadis tentang larangan bermain dadu dan catur. Jadi, kalau dalam mazhab kita, kalau tak bertaruh apa-apa, just main, hukumnya makruh. Tetapi di sisi jumhur ulama, berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, dia berkata, asyatran atau asyitranj minal maisir. Permainan catur itu adalah judi, kata Sayyidina Ali. Dan demikian juga dadu, sekiranya ada pertaruhan.
Tetapi kalau sekiranya permainan catur atau dadu itu tidak ada pertaruhan, tak ada pertaruhan, tetap para jumhur ulama menyatakan ia adalah diharamkan kerana ia punca perbalahan, pergaduhan, pemusuhan. Sebab bila Allah Ta'ala menyebut innamal khamru wal maisir, diharamkan. Sesungguhnya arak itu, judi itu, wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, najis daripada perbuatan syaitan, sehingga ayat innama yuridu syaitan an yuqi'a bainahumul adawata wal baghdha. Syaitan nak menggunakan perkara ini bagi menimbulkan pemusuhan kamu. Oleh kerana yang main catur, yang main dadu, yang main bentuk-bentuk permainan ini boleh menimbulkan pergaduhan dan permusuhan, maka Islam mengharamkannya. Ini di sisi jumhur ulama. Dan sifatnya pula kerana melalaikan daripada mengingati Allah dan menunaikan solat. Ini orang main dadu, main catur, leka. Jadi kalau kita melihat pandangan jumhur ulama, permainan-permainan yang sinonim dengan judi tetap haram. Sama ada dia bertaruh atau tak bertaruh. Yang sinonim dengan judi. Biasanya memang kalau saya kata daun teruk, kita main daun teruk. Walaupun dia orang main silap mata dan sebagainya. Asas main daun ni ialah untuk judi. Asas dia. Mana-mana pusat perjudian memang pakai daun ni. Tetapi di sisi mazhab kita, selagi mana tak gunakan pertaruhan wang, tak menggunakan wang, dan selagi mana tidak melalaikan dari solat, maka tidak haram. Kerana haram tadi bukanlah bersifat benda itu, tapi bersifat sebab benda itu dimainkan. Maksudnya, kalau perkara itu dimainkan sehingga melalaikan dari solat, maka haramnya kerana lalaikan solat, bukan permainan itu. Dan kalau sebab main tadi mengundang pada pertaruhan, haramnya kerana pertaruhan, bukan permainan itu. Namun di sisi mazhab kita, ia dianggap makruh. Bukan setengah ulama menyatakan siapa yang bermain dengan catur, bermain dengan dadu, ditolak penyaksian di mahkamah. Kerana dia termasuk perkara-perkara yang menggugurkan keadilan. Maksud syarat, saksi tadi dia kena adil. Kalau dia main catur, main dia gugur keadilan. Ini sebahagian ulama berpendapat demikian. Kemudian Allah menyebut wal ansab. Apa itu ansab? Ansab ini asalnya tuan-tuan sekalian ialah hijaratun haulal Ka'bah. Batu-batu yang berada di sekeliling Kaabah. Yang mana mereka ini akan memuliakan batu-batu ini dan mempersembahkan korban di si batu tersebut. Setengah ulama kata ia adalah asnam berhala. So kata bukan berhala, dia batu. Batu-batu macam kita sebut, batu-batu peringatan, macam batu-batu tugu-tugu macam tu. Dia letak batu-batu tadi di sekitar Kaabah untuk memuliakan. Sebab tu bila dahulu orang nak buat satu batu, satu Malaysia. Kalau tuan-tuan masih ingat. Dia nak buat satu bentuk batu, macam tugu lah tapi tak ada orang. Untuk tulis satu Malaysia. Ketika mana kita dulu sinonim dengan satu Malaysia. Sinonim dengan satu Malaysia. Maka nak buat satu bentuk tugu satu. Maka dihalang oleh ulama. Kerana memang dia jadi satu bentuk pemujaan. Keberhalaan. Sebagaimana pengharaman tugu negara. Tahu tugu negara, di fatwa ada keluarkan fatwa. Haram pembinaannya dan haram bertafakur di sisinya. Kerana ia perbuatan syirik. Walaupun kita masih belum buang lagi. Cuma tak highlight sangat dalam TV. Tapi benda tu masih ada. Setiap kali hari pahlawan, mereka pergi bertafakur di sisi kita katakan tugu-tugu tadi. Maka Islam tak benarkan. Perbuatan syirik yang boleh mengundang syirik. Dan ini telah saya katakan dijelaskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan semenjak tahun 70-an dulu. Lalu keluar statement tersebut. Fatwa itu telah digazetkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wal azlam. Apa itu azlam? Di sini diterjemah secara mudah iaitu menenung nasib. Asal azlam ini ialah mereka menggunakan beberapa panah. Pada panah tersebut ditulis perkara-perkara tertentu seperti buat, jangan buat ataupun hentikan dulu untuk dicabut undi lagi. Lalu mereka menggoncangkan panah yang letak pada sarung, pada satu bekas, digoyangkan, di-shakekan, digoncangkan. Apa yang keluar mereka akan buat berdasarkan nasib yang keluar tadi. Maka semua bentuk tenung nasib sama ada Al-Quran menyebut benda yang lama, kaedah lama yang mereka buat. Untuk menunjukkan bahawa baik, kenapa tak sebut cara umum kaedah baru? Kenapa sebut dengan kata azlam? Kerana itu asal usul berlakunya tenung nasib.
Hari ni berkembang dengan cara moden. Orang tak ada lagi nak goncang, nak panah tu. Mereka guna feng shui, mereka guna tukang-tukang ramal, kononnya boleh membaca tanda-tanda kita dengan pelbagai cara, melalui tarik lalat, melalui tarikh lahir. Ini semua tenun nasib cara baru. Okay, tengok kita tarikh lahir bila, okey kita ni orang macam gini. Ataupun tengok tarik lalat, rahsia tarik lalat kita. Ataupun tengok ketuat, rahsia ketuat. Ataupun tengok benda lain lah, rahsia jerawat. Kita kenal orang boleh jerawat. Kalau jerawat batu, orang ni keazamannya kuat. Kalau jerawat batu. Kalau jerawat di sikit-sikit, ni orang yang kerjanya. Ini semua tenun nasib. Sebab kita tak tahu bagaimana hasil usaha seseorang. Tapi Islam sebut benda yang memang asal hukum. Asal perbuatan tadi dilakukan. Dan semua tradisi penyembah berhala, mereka akan goncangkan panah yang letak pada tabung. Pada kantung. Digoncangkan. Sama ada Buddha ke Hindu atau sebagainya. Ia budaya yang popular. Maka kalau hari ini ada perkara-perkara baru yang cara nama feng shui atau sebagainya, atau cuba membaca bukan sekadar tapak tangan, membaca renungan mata, membaca sekian-sekian tanda-tanda, semua ini bentuk-bentuk tenun nasib yang dilarang dalam agama. Orang yang meramalkan kita dengan tarikh lahir kita juga adalah kita namakan sebagai peramal. Orang yang meramalkan tinggi pendek kita berkait dengan tuah kita dan sebagainya juga peramal. Tak ada orang boleh ramal masa depan kita. Bahkan Allah menyebut, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Dia sendiri pun tak tahu esok apa dia buat. Saya tengok dia muka ni muka sukses. Kata teka boleh meramal. Kalau kita teka berdasarkan kepada pengalaman okey. Tapi berdasarkan pada ramalan maka tak boleh. Ramalan-ramalan ini membawa kepada syirik ataupun diharamkan. Allah sebut rijsun. Apa maksud perkataan rijs? Rijs ini maksudnya najis. Najis, tuan-tuan bila sebut rijs atau dalam bahasa mudah kita sebut tahi. Tahi. Kita kalau sebut perkataan tahi, maka kita pun jadi geli. Rijs memberi maksud khabith. Tahi, mustakzar yang kotor, jijik, hisan atau makna. Sama ada rupanya ataupun namanya sahaja sudah menjadikan kita jijik. Sama ada dari sudut jijik tadi kerana kebiasaan tabiat kita, akal kita ataupun agama kita, kesemuanya jijik. Tuan-tuan bila kita tengok tahi, secara kebiasaan kita memang tahi ni kotor lah. Dan secara akal pun kotor sebab dia bau dan sebagainya. Dan secara agama wajib kita basuh, maka kotor. 3 unsur. Tabiat kita, akal kita, agama. Maka demikianlah arak, judi, tu nasib. 3 benda ni nampak kotor dan jijik. Arak, ketiga-tiganya kotor. Sebab itu, para ulama melihat bahawa arak tadi hukumnya najis. Artinya kalau botol arak nak digunakan perlu dibasuh botol arak tersebut. Sebab dia najis. Kalau arak tadi kena pakaian dan sebagainya perlu dibasuh pakaian tersebut. Kerana dia najis. Maka itu perkataan yang disebut sebagai rijsun ataupun najis. Kemudian sesudah Allah menyebut 4 perkara yang dilarang. Arak, judi, sembelih di sisi berhala dan juga menun nasib. Ini 4 perbuatan yang diharamkan. Lalu kita tanya, kenapa 4 perkara ni? Kerana inilah yang mendominasi masyarakat yang tak ada Tuhan. Masyarakat jahiliah. Apa dia? Arak. Makin lemah kekuatan agama seseorang, maka arak tadi berleluasa. Makin kuat agama seseorang, maka arak itu menjadi, pengaruh arak itu lemah. Sebab tu tuan-tuan tengok, negara yang kuat agama, pengaruh arak itu lemah. Negara tak ada agama, arak itu kebiasaan. Seperti Jepun sebagai contoh. Jepun ni negara tak ada agama. Berhala pun tidak, kita katakan Kristian pun tidak, Islam pun tidak. Dia jenis macam tak ada langsung. Maka minum arak ni lagi teruk. Kalangan kanak-kanak, remaja, mereka ada arak, mereka sakir mereka. Mereka ada bentuk araknya sendiri. Baik, pun sama dalam masyarakat-masyarakat yang meninggalkan agama mereka. Ya, kebanyakan agama mengharamkan arak. Tetapi kekuatan agama mempengaruhi penganutnya itu yang lemah. Ia berbeza dengan Islam. Pengaruh Islam cukup kuat dan menghalang seorang minum arak. Atau orang Islam yang duduk di negara bukan Islam, mereka menjadi minoriti, mereka menghalang diri mereka minum arak.
Satu benda yang keji. Sebagaimana orang Islam tak makan babi. Kat mana duduk insya-Allah tak makan babi. Ya kita tak ambil kira berapa kerat yang memang terlalu ikut hawa nafsu. Umumnya seluruh dunia tahu Muslim tak akan minum arak, tak akan makan babi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, judi. Baik, bila kita sebut judi, bila lagi mana masyarakat tadi jauh dari agama, judi mengambil tempat. Sebab masing-masing nak kaya. Bila ada keinginan nak kaya melampau, maka judi mengambil tempat. Sebab judi ni sinonim untuk orang malas berusaha. Akhirnya mereka nak menang mudah dengan peraduan-peraduan, dengan teka cogang kata, dengan perkara-perkara yang mudah untuk berjudi. Dia bayar sejumlah wang sebab mereka kata kami cuma bayar RM1, RM2 untuk dapat jackpot, untuk dapat sekian. Walau dikumpulkan semua ni. Bukan bila dia orang buat survey, pengemis di Amerika Syarikat puata berjudi. Pengemis ni. Bayangkan pengemis pun fikir nak kaya, maka mereka berjudi. Dapat duit di rumah pergi beli jackpot yang ke $1, $1, $2, $3. Maka mereka digula-gulakan kononnya ada orang menang. Boleh macam tu, macam ni. Tapi semua yang menang judi berakhir dengan tragis. Akhirnya kembali bankrupt. Sebab menang judi berarti kekalahan yang selama-lamanya. Sebab bila dia berjudi sekali, dia akan judi lagi. Judi sampai dia kalah. Tak ada orang judi sampai menang. Orang judi semua judi sampai kalah dan sampai mati. Sebab dia disebut tahid judi. Tak ada orang berjudi sampai menang. Sebab bila dia menang pula, dia akan berjudi lagi sampai kalah. Itu tabiat judi. Akhirnya menang duit banyak, judi lagi sampailah kalah. Sampai dia mati. Ini juga penyakit masyarakat. Walaupun masyarakat berkembang, judi tetap mengambil tempat yang penting. Kita kat Malaysia pun judi banyak, sementara negara-negara lain. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut tentang penyembelihan kepada berhala. Baik, apa sinonimnya penyembelihan kepada berhala? Ansab. Baik, kita katakan bila manusia lemah beragama, sedangkan fitrah mereka itu nak agama. Lalu mereka cuba mencari keajaiban lain. Kepelikan-kepelikan lain. Di situ bermula orang yang bernazar dengan nazar-nazar khurafat. Menyembelih binatang untuk membayar nazar, untuk mendapat keinginan mereka. Aneh bila orang beragama dengan cara untuk mendapat habuang dunia, maka benda ni berlaku. Kalau orang beragama untuk mendisiplinkan diri, ini tak akan berlaku. Sebab tu kalau kita tengok dalam budaya masyarakat Melayu lama, bila mereka nak suruh padi mereka banyak, mereka pun sembelih kerbau. Nak suruh ikan banyak, mereka pun sembelih kerbau atau lembu, dihanyutkan kepala ke laut. Kononnya ini makanan jin, supaya jin ni tak kacau tangkapan di laut. Demikian juga mereka menyambut hari tuaian dengan cara menyembelih. Kononnya mempersembahkan pada sekian. Demikian juga kalau tempat tu berantu dan sebagainya, mereka menyembelih dengan tujuan penyembahan. Maka budaya-budaya ini budaya orang tak ada agama. Itu Allah menyebut. Dan ia akan terus ada. Sampai sekarang di Nepal mereka buat penyembelihan agama. Untuk berhala. Untuk agama. Dan yang keempat Allah Ta'ala menyebut menenung nasib. Saya katakan orang hari ini tuan-tuan dengan kemurungan mereka nak tahu nasib mereka macam mana. Mereka tidak mahu bertawakal pada Allah. Walau kita orang Islam dia ajar tawakal. Apa berlaku pada kita akan datang, anak-anak kita tawakal pada Allah. Moga-moga baik lalu kita berdoa pada Allah. Tapi ada orang dia tak sabar untuk tahu macam mana akan datang dia. Maka dia pun meramalkan. Ramal macam-macam, meramal dia supaya nanti tahun akan datang akan jadi macam ni. Nanti akan jadi macam ni. Nanti akan jadi macam ni. Kita ramalan tak ada tempat dalam Islam. Kerana ramalan ini melemahkan kita. Memalaskan kita berusaha. Meramal ini menyebabkan kita bermusuh. Tanpa ada sebab. Dan lain-lain perkara negatif tentang ramalan. Maka Allah menyebut kesemua empat perbuatan ini min amali syaitan. Ini adalah lebuh raya syaitan untuk menguasai kamu. Tuan-tuan, syaitan bila nak kuasai manusia, dia perlu menunggang amalan tertentu supaya mudah dia menguasai. Sebab dia tak semudah itu nak kuasai manusia. Tak semudah itu. Walau dia berusaha keras untuk menguasai manusia, dia direct begitu, dia tak mudah. Maka dia mencari sebab-sebab kesalahan manusia untuk menunggang atas kesilapan manusia untuk mengawasinya dan mengawal. Bila manusia minum arak, disilah dia dapat mengawal. Sebab dia tak ada akal, senang disuruh buat apa sahaja. Bila manusia ini berjudi,
Orang berjudi dah desperate akalnya, maka senang syaitan mengajar menundukkan dia. Bila manusia ini mula percaya kepada berhala-berhala, senang syaitan menguasainya. Bila manusia percaya pada tenun nasib, senang syaitan menguasainya. Sebab syaitan, saya katakan, dia tak boleh direct menguasai kita. Dia tak sekuat macam kita sangka. Bahkan Allah sebut dalam Quran, bahawa tipu daya syaitan itu kana dha'ifah, lemah. Bila dia lemah, dia menumpang. Dia menumpang pada kesilapan kita. Bila kita seorang tu silap buat bermain benda-benda macam ni atau terlibat perkara haram, maka dia numpang. Bila seorang lelaki dan perempuan berdua-duaan, bagi contoh, itu peluang syaitan melemahkan dia. Akhirnya berlaku zina. Kalau saja tak mungkin mudah itu berlaku zina. Tapi bila dia berdua-duaan, syaitan pun, kita kata jentik. Syaitan macam dah dapat switch dia. Bila seorang marah, maka syaitan dengan mudah masuk melalui saluran kemarahannya untuk buat apa sahaja yang akhirnya menyesal. Sebab itu kata Iblis kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika mana seorang marah, maka dia bukanlah dia, tetapi aku berada di mata. Tuan-tuan tengok bila orang marah, tengok mata dia. Tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan marah, ambil cermin, tengok mata sendiri. Kan bulatnya lain macam. Macam mata kucing dah bulat. Bulat. Kenapa? Sudah menjadi pandangan syaitan. Tak ada orang marah mata dia redup macam tu. Itu tak marah tu. Itu ngantuk tu. Redup. Orang marah ni Ustaz, apa kenapa redup semacam? Dia bila marah tuan-tuan dia jengkil mata dia. Bulat. Marah tu. Ya. Syaitan pun ada peluang masuk. Syaitan mengambil kesempatan ni. Ketika mana kita takut sangat, syaitan pun masuk. Sebab tu bila kita takutlah bunyi macam-macam. Bunyi tu, bunyi ni. Ustaz, saya dengar bunyi ni. Saya tak dengar apa. Ni Cam takut sangat. Sampai dia dapat dengar ni. Ni bunyi ni kat Bangkok ni. Jauh dengar. Sebab apa? Penakut. Dia orang kalau dah penakut, dia akan dengar macam-macam. Orang kalau berani tak dengar apa. Tak dengar apa. Ustaz kuliah pun tak dengar. Berani sangat tu. Tapi kalau orang penakut tuan-tuan, dia dapat dengar banyak benda. Dia kata, Ustaz dengar orang panggil saya lah. Dengar orang tu. Dia dengar. Kenapa? Takut sangat. Orang bimbang sangat. Qalaq. Pun syaitan gunakan peluang tadi. Ingat, syaitan, dia lemah untuk deal dengan direct dengan kita. Tetapi bila ada sifat tertentu, maka dia mudah menunggang kita. Antaranya apa? Mabuk tadi, judi tadi, sifat penakut tadi, dan orang yang menenun nasib, yang cuba nak tahu masa depan. Syaitan pun beritahu, ni masa depan kamu begini. Masa depan kamu jadi begini. Anak kamu begini. Isteri kamu begini. Walau tuan-tuan kita tak tahu. Lepas tu kita diajar berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan isteri kita, suami kita, anak-anak kita baik. Kita sentiasa doa, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang ia lebih baik. Tak payah ramah Ustaz, ramah ni lepas COVID ni Ustaz mungkin begini. Ni ramah. Asalnya apa? Kita ramah je. Jangan. Berkeyakinanlah bahawa atas di sebalik ujian Allah akan beri kebaikan. Doa. Doa yang baik-baik. Jangan kita doa yang buruk-buruk. Sabilah Ustaz, dengan COVID lagi, gaduh politik lagi, habis dah kiamat negara kita. Doalah pada Allah. Yang dia gaduh ke, COVID ke, insya-Allah tak akan beri mudarat apa-apa kalau kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan negara kita diperintah oleh orang yang amanah, orang yang baik, orang yang bertakwa pada Allah. Kita doakan supaya pemerintahan kita, pemerintah orang yang mengutamakan perintah Allah dan Rasul. Ini doa yang baik-baik. Tak payah nak ramah apa-apa. Kita ramah ni mungkin jadi Perdana Menteri Ustaz, ni, Abilah. Tak. Doa pada Allah. Tak ada seorang boleh mencorakkan masa depan. Kerana ianya sudah berada pada ketentuan Allah. Doa kepada Allah yang baik-baik. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, innama yuridu syaitan, bahawasanya syaitan dengan semua tadi, an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, nak tanamkan perbalahan dan permusuhan. Adawah, perbalahan atau permusuhan, baghdha, kebencian, marah. Fil khamri wal maisir, pada arak dan pada judi. Satu, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang kamu dari ingat Allah. Dua, wa anis salah, dan daripada sembahyang. Tiga, bila seorang terlibat dengan arak dan judi, maka apa jadi orang yang main arak judi? Dia akan punca kemarahan, perbalahan. Apa-apa yang boleh menyebabkan kemarahan, kebencian sesama kita, Islam sekat benda ni. Jangan buat. Kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. La tabaghadu, jangan benci membenci. Wala tadabaru, jangan paling berpaling.
Jangan tunjukkan kebencian. Bahkan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah saudara-saudara, hamba-hamba yang bersaudara. Maka hati-hati dengan permainan syaitan untuk menjadikan kita bermusuh. Sebab tu tuan-tuan, ruangan-ruangan komen yang mencampurkan permusuhan, toksik permusuhan, maka kita kena delete kan, dibuang. Ini semua kerja syaitan. Ya, mungkin dia komen tadi bunyinya marah sikit. Syaitan tambah rempah macam marah banyak. Kita pun baca, ni macam marah betul ni. Padahal tak pun. Tak pun. Dia tunjuk emoji marah. Dia marah lain, kita marah ke ni? Kita pun rasa delete je benda tu. Mana-mana bersifat mewujudkan kebencian, tuan-tuan jangan baca. Hari ni masalah ni tuan-tuan, orang tak baca status kita, orang baca komen tu. Orang suka baca komen. Yang paling orang suka hari ni bukan baca surat khabar. Bukan baca buku, jauh sekali baca Quran. Baca apa paling mereka minat? Baca komen. Paling mereka minat. Akhirnya mereka habis baca komen, like komen. Apa like? Yang status atas tu dia tak like, dia like komen orang tu. Maka ini budaya tak sihat. Budaya toksik yang bahaya. Jadi kita kena hindarkan benda ni supaya dia tak jadi satu bom jangka kepada perbalahan kita sesama kita. Tak bertemu mata, tak bertemu muka tapi bergaduh sakat. Kan teruk namanya. Ini jadi bodoh. Tuan-tuan, dulu nak bergaduh kena jumpa muka. Face to face. Sekarang Facebook je gaduh. Tak ada face to face. Dulu kan kita pas jumpa, cakap-cakap pun gaduh. Hari ni tak bertentang mata, tak tengok muka, tak kenal siapa sebab satu profil kucing, satu profil anjing lauk. Tapi gaduhnya sampai berketurunan. Yang ni screenshot, gaduh. Tak habis-habis. Muka pun tak kenal. Yang saya kata seorang muka kucing, seorang anjing lauk. Tapi gaduhnya babitkan semua orang. Kata ini benda-benda kita katakan budaya syaitan dalam pergaduhan. Jadi kita hindarkan. Jangan kita tak kenal orang pun kita gaduh. Just kita harmonikan diri kita. Jangan suburkan dengan kemarahan, kebencian. Kita tengok jenis komen-komen negatif tu just buang. Blok je tak ada masalah. Kita ada kuasa blok kan, kuasa blok. Berhentikan, akhirnya semua positif. Tuan-tuan buka Facebook macam tuan-tuan buka taman syurga. Semua kata-kata baik, doa dan sebagainya. Masya Allah, tak ada perbalahan. Kita tenang, mati pun senyum kita. Ni semayang pun muka masa sebab apa teringat komen. Tak puas hati. Jadi tuan-tuan, ini cara mujahadah kita atau cara kita lawan permusuhan syaitan. Lalu kata Allah Ta'ala yang kedua, arak dan judi punca kita lupa ingat Allah. Lupa ingat Allah. Dan antara yang paling tertinggi sekali, lupakan kita dari solat. Siapa terlibat dengan arak, dengan judi, kita dah dapat baca, dia tak akan solat. Kenapa Allah sebut? Yang arak judi, dia akan terhindar dari solat. Tapi kalau dia solat, dia akan terhindar dari judi dan minum arak. Sebab dia benda yang berlawanan. Kemudian kata Allah, fahal antum muntahun, kamu tak nak berhenti ke? Dengan segala kejahatan tak nak berhenti ke? Ini dah derhaka pada Allah. Wa ati'ullah. Sebab itu Allah lepas tu ayat, wa ati'ullah. Kamu tak nak berhenti? Ingat ta'ala Allah, ta'ala Rasul. Wahdharu, dan selalu beringat. Setiap pelanggaran ada akibat. Setiap kali kamu melanggar perintah Allah, ada akibat menanti dunia dan akhirat. Yang berjudi di dunia ada akibat. Akhirat lagi dahsyat. Yang minum arak di dunia ada akibatnya. Ada sebatang 40 kali. Setengah ulama kata 80 kali. Di sisi mazhab kita Syafi'i, orang minum arak disebat 40 kali. Di sisi sebahagian ulama disebat 80 kali. Kerana orang minum arak ni dia cenderung bercakap bohong dan menuduh orang merata. Menyebabkan dia terkena hukum qataf sekali. Kemudian kata Allah, fa in tawallaitum, kalau kamu tidak mempedulikan perintah Allah, fa'lamu, ketahuilah, annama ala rasulinal balaghul mubin, Rasul kami telah menyampaikannya. Jadi kamu jangan salahkan Rasul. Sebab kita kan tuan-tuan bila terkena hukum, kita pun marah. Kenapa tak cakap? Kenapa tak beritahu? Kita akan marah orang yang biasa yang menjelaskan pada kita. Maka Allah kata, Nabi kamu telah menyampaikan. Bukan telah menyampaikan secara terang. Jelas. Kenapa haram arak dan judi? Jelas. Punca dan sebabnya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Tidak salah kepada orang beriman dan beramal soleh
tidak ada dosanya dengan apa yang mereka sudah makan. Tetapi bila para sahabat yang gugur syahid dalam perang Badar, gugur syahid dalam perang Uhud, lalu sahabat-sahabat lain tertanya, habis dulu dia berjudi macam mana? Dia makan hasil judi sebelum pengharaman judi. Dulu dia minum arak macam mana? Sebelum pengharaman arak. Mereka sekarang dah gugur syahid, mati. Yang mereka makan dulu. Maka kata Allah, tak salah yang dulu mereka makan sebelum pengharaman. Yang dulu mereka berjudi sebelum pengharaman judi. Yang dulu mereka minum arak sebelum pengharaman arak. Allah Ta'ala menerima mereka bila mana mereka ini bertakwa kepada Allah, beriman dengan sebenar-benar, beramal soleh, kemudian mempertingkatkan takwanya kepada Allah, mempertingkatkan imannya kepada Allah, kemudian mempertingkatkan takwanya lagi pada Allah, dan melakukan kebaikan. Allah suka orang buat baik. Jadi di sini Allah Ta'ala nak beritahu, pertama, orang-orang yang terlibat dengan judi dan sebagainya sebelum pengharaman dimaafkan. Dan orang-orang yang juga terlibat sesudah pengharaman kemudian bertaubat kepada Allah, dah taubat pada Allah, apa yang dah masuk perut tu tak dikira lagi. Dulu kan sebelum Islam makan babi banyak, minum arak banyak, judi pun banyak. Sekarang dah masuk Islam. Tapi yang dah makan tu macam mana Ustaz darah ni? Dia derma darah kat kita. Tak ada darah dicampur khinzir dengan wine Ustaz. Maka jawapannya tidak ada salah. Tak salah apa-apa lagi mereka, tak besar apa-apa lagi mereka, asalkan mereka terus mempertingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dan sentiasa buat baik. Jadi kalau dulu tuan-tuan kita pernah terjebak arak judi, bagaimana cara kita nak repent, nak taubat sebenar? Perbanyakkan buat baik. Perbanyakkan buat ketaatan kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kerana Allah suka kepada orang yang suka melakukan kebaikan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.